Baiklah tuan, soalan pertama yang kita nak ajukan ialah sebenarnya kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan barangan berbahaya itu? Bahan berbahaya seperti yang didefinisikan oleh United Nations adalah apa-apa bahan yang mempunyai kemungkinan untuk mendatangkan kemalangan, kecederaan, kecelakaan kepada manusia, harta benda dan juga alam sekitar. Apa-apa saja bahan yang mempunyai risiko yang boleh mendatangkan kecederaan ataupun kemalangan. Kita nak tanya pula apakah cara-cara ataupun amalan untuk penyimpanan selamat, dan kita lihat dari segi domestik, adakah terdapat sebarang polisi untuk penyimpanan selamat ini? Dari segi polisi, tidak ada sebarang polisi ataupun aturan yang ditetapkan kepada domestik ataupun pengguna berkenaan dengan pengurusan penyimpanan bahan-bahan berbahaya ini, melainkan kepada industri yang tertakluk kepada peraturan-peraturan yang tertentu. Adalah menjadi satu tanggungjawab pengguna untuk memahami, untuk membaca label yang diletakkan oleh pengeluar produk tentang, kadang-kadang tu kalau kita lihat pada produk tersebut dia letak warning yang menunjukkan bahawa bahan tersebut kemungkinan adalah flammable gas, kemungkinan mempunyai sifat toksik, kemungkinan bersifat menghakis. Tetapi adalah menjadi sikap orang kita di Malaysia tidak mengambil endah dan selalu sikapnya sudah terantuk baru nak tergadah. Betul. Kalau kita lihat, pihak pengeluar telah diwajibkan untuk meletakkan label ataupun marking berkenaan barang-barang yang mereka keluarkan. Sebagai contoh, aerosol ataupun dengan lebih mudah dalam bahasa domestiknya adalah penyembur obat nyamuk. Itu adalah kategori bahan berbahaya. Selain bersifat toksik, dia juga merupakan bersifat gas yang mudah terbakar. Ini jelas dalam, kalau kita lihat kepada packing yang digunakan, dengan jelas diletakkan. Jadi dapat kita simpulkan sebenarnya tiada sebarang spesifikasi tentang polisi tentang barang penyimpanan selamat ni, betul? Ya, kalau Alia nak kata dari segi domestiknya, memang tidak ada polisi ataupun peraturan yang menetapkan bagaimana barangan ini disimpan. Seperti yang saya jelaskan, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai pengguna untuk mewujudkan satu kesedaran tentang setiap barang yang mereka gunakan setiap hari. Terima kasih tuan. Sama-sama. Tuan, soalan seterusnya, bagaimana sebenarnya untuk kita kenal pasti sesuatu barangan tersebut tidak sesuai disimpan bersama-sama? Adalah menjadi tanggungjawab pengeluar dari segi industri. Setiap produk yang dihasilkan mempunyai safety data sheet, data keselamatan produk, dan menjadi tanggungjawab kita sebagai pemain industri untuk memahami tentang keperluan pengasingan dan juga pengendalian bahan tersebut, kerana ada classes seperti yang telah ditetapkan oleh United Nations. Ada classes, kerana bahan berbahaya ini terbagi kepada 9 kelas yang utama. Jadi ada di antara classes yang tidak boleh akan bertindak balas di antara satu sama lain. Jadi kita perlu memahami jadual pengasingan yang telah ditetapkan. Ini adalah tanggungjawab pemain industri. Pengeluar itu sendiri. Pengeluar syarikat yang menguruskan pengangkutan daripada keseluruhan rantaian bekalan, daripada pengeluar bahan mentah kepada penghilangan, kepada pengangkutan kepada bahan yang finish product. So adalah menjadi tanggungjawab the whole supply chain untuk memahami tanggungjawab mereka dan memahami
tentang barang yang mereka sedang berurusan. Itu adalah sangat penting. Dari sini kita panggil knowledge adalah penyelesaian kepada hampir semua masalah. Jadi dapat kita simpulkan tidak semua barangan itu boleh disimpan bersama-sama dan pokok pangkalnya berbalik kepada data ataupun maklumat-maklumat yang telah dikeluarkan. Tuan, kita sudah pun sampai di akhir video. Jadi untuk akhirnya kita minta Tuan untuk beri sedikit pesanan ataupun nasihat kepada pelajar-pelajar kita di luar sana, khususnya pelajar yang menceburi bidang logistik ini. Silakan. Okay, terima kasih Cik Alia. Bidang logistik dan juga pengurusan rangkaian bekalan adalah satu bidang yang sangat dinamik. Ianya berubah mengikut peredaran masa. Di samping itu, di samping mengikuti peredaran teknologi, market demand ataupun kehendak pasaran juga berubah dari semasa ke semasa. Adalah penting bagi penuntut ataupun pelajar-pelajar politeknik untuk sentiasa melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan yang terkini. Kami di pihak industri mempunyai tanggungjawab untuk berkongsi, untuk menyampaikan sebarang ilmu ataupun pengetahuan yang kami ada kepada anda semua. Kerana pelajar-pelajar politeknik, anda semua adalah bakal pemimpin logistik di Malaysia yang akan datang. Satu masa nanti, kalau kita lihat dalam masa yang terdekat, Malaysia akan menjadi satu logistik hub yang penting di antau Asia Tenggara ini. Persiapkan diri anda dengan ilmu, dengan knowledge, persiapkan diri anda dengan teknologi dan juga jati diri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami dengan video bimbingan industri kali ini, dan kita harap perkongsian kita hari ini akan memberi manfaat kepada pelajar-pelajar di luar sana, insya-Allah. Kesimpulan yang kita dapat pada hari ini ialah peraturan operasi terutamanya dalam isu pengendalian barangan berbahaya bukanlah sesuatu isu yang boleh diendahkan. Contohnya, pemberian notis yang secukupnya, penyediaan pembungkusan dan juga ciri-ciri barangan perlulah diketahui dengan rapi. Itu sahaja untuk video bimbingan industri kali ini. Saya Alia Safri, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.